Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Yang berusaha Tuan Nazim Masjid Timbalan, Saudara Bendaharian para JK yang dimuliakan, dirahmati Imam yang memimpin solat maghrib sebentar tadi, mendoakan kita sejahtera dunia dan akhirat, dan juga Bilal yang mengumandangkan azan, dan juga Siak yang mempersiapkan masjid menyambut kita semua, sertunya muslimin muslimat hadirin hadirat yang diridai Allah insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukurlah kepada Allah SWT kerana telah menganugerahkan kepada kita masa untuk kita hadir ke masjid. Masa hadir ke masjid itu adalah masa emas dalam hidup kita, berpedomankan kepada masa harian Nabi. Harian Nabi ialah ulang alik ke masjid. Sesiapa yang dapat hadir ke masjid ini seperti hadir Nabi ke masjid, itulah nikmat terbesar dalam hidupnya, kerana dia dapat meraih apa yang Nabi tunjuk semasa hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur juga pada ini bertemu kembali dengan tuan-tuan setelah beberapa tahun saya ulang alik ke sini dan membawa kitab ini. Kitab ini ada 3 fasal: rahsia kematian, alam akhirat dan kiamat. 3 fasal buku ini, dan kita mulakan dengan fasal pertama, iaitu alam kematian. Pada malam ini, pada petang pagi ini, tajuk yang ke-62 dan tajuk yang ke-64. Dengan itu tamat dah, berakhirlah fasal kematian. Terserah kepada masjid kalau nak ulang balik ataupun nak sambung kepada fasal alam akhirat. InsyaAllah pada petang ini tamat fasal kematian. Setelah 2019, 2020 tak ada kelas kerana Covid. Saya pun lupa bila saya datang ke sini, mungkin 2017. Dan sekarang dah tahun 2023, hampir 4 tahun saya ulang alik. Tamatlah fasal pertama, fasal kematian. Dan Imam Qurtubi atur fasal terakhir ini ialah tentang jasad Nabi tak hancur dalam kubur. Itu adalah jasad yang mulia. Tajuk pada petang ini yang akan mengakhiri fasal kematian ini ada 2 tajuk. Kita terus sambung. Tajuk yang pertama, tajuk yang ke-62 itu, jasad manusia ini akan rusak dimakan tanah kecuali pangkal sulbi. Dan tajuk yang keduanya, tajuk yang ke-64, 64, tanah tidak memakan jasad para nabi, orang-orang mati syahid, dan sesungguhnya mereka itu hidup. Maknanya 2 tajuk ini berakhirlah fasal kematian. Buku tuan mungkin dia terlangkau, dia tak ada dalam ni. Saya terpaksa guna versi Indon sebab dia ikut turutan dalam buku yang asal. Tajuk yang ke-62 yang pertama, jasad manusia akan rusak. Jasad itu akan rusak dimakan tanah kecuali pangkal sulbi. Dalam sini disebut pangkal ekor. Maknanya ada satu tulang lembut dekat tulang sulbi kita, punggung itu tak akan hancur. Di mana pun kita wafat, seseorang itu wafat, ditelan ke apa ke, itu tetap ada, tak hancur. Walaupun dikunyah hancur sekalipun, apabila tiba masanya dia akan bersatu, dan kita mula diciptakan. Dan apabila kita dibangkit, kita bangkit dengan kepala dahulu keluar daripada kubur. Apabila nak susun kolbi, seperti kalau kita baca ayat Quran asal kejadian kita, faqalaqna nutfata alaqah, faqalaqna alaqata mudghah, faqalaqna al-mudrata izama
fakasawnal izama lahma. Apabila dah jadi seketul daging, fakhalaqna nutfata alaqah. Air mani yang bercampur lelaki dan perempuan itu menjadi alaqah, seketul darah. Daripada darah fakhalaqna alqata mudrah. Jadi darah itu menjadi seketul daging, dan daging itu pula dia jadi tulang dan dibalut oleh daging. Dan sempurnalah kita. Fatabarakallah ahsanul khaliqin. Maha suci Allah, maha berkat Allah yang sebab baik jadi kejadian. Itu asal kita, disusun. Apabila dah lengkap, ditiupkan roh. Apabila ditiupkan roh dan sampai masa kita wafat, apabila dikuburkan, tulang sulbi itu tak hancur. Apabila nak dibangkitkan, itulah disusun kerangka kita balik seperti disebut tadi ya, daripada itu, dan kita akan muncul dari kubur kita daripada kepala dahulu. Dan orang pertama bangkit dari kubur itu ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah diingatkan. Jadi di sini nak ingatkan kepada kita, sulbi itu hidup. Jadi sulbi itu ya sulbi Islam dalam kubur. Kerana apabila kita dibangkitkan mengikut amalan kita, seperti disebut seorang muazzin, apabila dia bangkit dari kubur, dia akan mengazankan. Orang yang selalu berzikir kepada Allah, apabila dia bangkit dari kubur, wajahnya bergoyang kiri kanan, kerana berzikir kepada Allah. Orang yang jahat, orang yang riba, allazina yakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang yang mengamalkan riba, dia akan dibangkit seperti kena sentuhan syaitan. Huyung hayang, bangun gebak. Itu yang antara yang hina. Jadi sulbi itu biar sulbi Islam. Kerana daripada sulbi itu disusul kerangka kita, dan kita pun akan muncul dibangkitkan, dan kita akan muncul di kubur kita dengan kepala dahulu. Kita lihat di sini, riwayatkan oleh Muslim dan Ibnu Majah daripada Abu Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, segala sesuatu yang ada pada jasad seseorang itu akan rusak kecuali satu tulang, iaitu pangkal sulbi, dan daripadanya makhluk akan disusun pada hari kiamat. Dari Al-Quran disebut falyanzur insanu mimma khuliqa mimma indafiq yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib innahu ala raj'i ila qadir yauma tublas sara'ib. Maknanya perhatikan kejadian kamu, khuliqa mimma indafiq, kamu diciptakan daripada air mani yang dipancar ke dalam rahim perempuan dan bercampur min bainis sulbi wat tara'ib, maknanya itu daripada sulbi kamu. Wat taraib itu daripada tanah. Yauma tublas sarair, kamu akan dibalik, akan dikumpul balik, kamu akan dibangkit balik. Fama lahu min quwwatin wala nasir, tidak ada sesiapa pun yang lebih kuat daripada Allah SWT. Itu as-sulbi disebut dalam surah At-Tariq. Surah At-Tariq. Jadi sulbi itu akan disusun. Dan daripada itu makhluk yang disusun pada hari kiamat, maksudnya hari apabila kita nak bangkit balik dari kubur. Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Hurairah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap anak cucu Adam itu pasti dimakan tanah kecuali bahagian pangkal sulb. Daripadanya ia diciptakan, daripadanya ia disusun. Daripadanya ia diciptakan, seperti surah Al-Mu'minun tadi yang dibaca tadi, summa faqalaqnal nutfata 'alaqah, dan dijadikan seperti amal itu ialah segumpal darah, dan daripada segumpal darah dijadikan mudrah, daripada mudrah fakasawna lahma, daripada mudrah itu jadi tulang, dan tulang itu dibalut dengan daging. Jadi boleh jadi tulang itu yang mula-mula faqalaqna alqata mudrah faqalaqna almudrata izama, daripada sekumpat daripada daging dijadikan daging, summa ansha'nahu khalqan akhar,
dan daripada tulang yang ada itu dia jadilah sempurna. Fatabarakallah ahsanul khaliqin. Maha suci, maha berkat Allah yang menjadikan sebaik-baik penciptaan. Bermaknanya mungkin di situ yang disebut tulang yang pertama, kerana tulang itu dibalut dengan daging, boleh jadi itulah tulang sulbi, sebab dia kata di situ asal kita, asal tulang kita. Dan tulang itu tak hancur. Apabila nak dibangkitkan balik, disusun. Jadi apabila disusun, daging-daging yang maknanya disusun kerangka, jadi tulang itu pun dibalut dengan daging, ruh pun akan masuk dalam jasad, bangkitlah kita dari kubur. Bangkit itu orang mulia dibangkit dengan mulia. Itulah yang paling utama kepada kita. Biarlah sulbi itu sulbi Islam, seperti mana uban itu uban Islam. Sebab boleh dibangkit, kita bangkit mengikut apa yang bawaan kita. Buntutlah siapa yang menjadi muazzin, kerana dia bangkit, dia akan melakukan azan. Orang yang wafat ketika mengerjakan umrah ataupun haji, dia bangkit dengan bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik. Bermakna itu. Jadi kita tinggal sulbi, biar sulbi itu sulbi ketaatan kepada Allah. Kerana kebangkitan itu ialah kebangkitan yang mulia dan juga sebagai yang hina. Yang hina itu orang kafir lah, yang hina itu orang kafir. Pangkal sulbi adalah bahagian lembut yang terdapat pada tulang punggung. Organ ini lazim disebut sebagai tulang ekor. Tulang ekor ataupun as-sulbi. Seperti diriwayatkan oleh Ibnu Abu Dawud dan kitabnya Al-Ba'su dari hadis Abu Sa'id Khudri. Seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apa itu wahai Rasulullah?" Baginda menjawab, "Seperti biji sawi, daripadanya kalian diciptakan." Maknanya kecil saja. Maknanya tulang itu kecil. Maknanya di bahagian itu kecil. Daripada itulah kita disusun kembali kerangka kita dan dibalut dengan daging, dan kita buatkan muncul dari kubur kita daripada kepala terlebih dahulu. Yang dimaksudkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripadanya ia diciptakan dan daripadanya ia disusun, ialah maksudnya pangkal sulbi merupakan organ pertama yang diciptakan pada manusia. Seperti ayat tadi faqalaqna nutfata 'alaqa faqalaqna 'alaqata mudghah faqalaqna mudghata izama. Makna izama itulah yang dikatakan sulbi. Kemudian fakasaunal izama lahma, lalu kami balut tulang itu dengan daging. Summa ansha'nahu khalqan akhar, lalu kami ciptakan dengan sempurna. Bermaknanya itu bahagian sulbi yang pertama diciptakan pada manusia. Apabila mencapai benih lelaki dan perempuan, dia akan menjadi segumpal darah. Belum lagi, tak ada tulang lagi. Belum dia menjadi mudrah, seketul daging. Daripada daging itu bermulalah tulang. Itulah tulang yang pertama. Organ pertama tulang kita. Kemudian tulang itu pun dibalut pula dengan daging, muncullah semua. Maknanya sampai masa kita pun diciptakan roh. Kemudian merupakan organ pertama yang diciptakan pada manusia. Kemudian Allah memeliharanya terus sampai penciptaan sekali lagi. Maknanya bangkit dari kubur nanti. Apabila ditiup sangkakala kali kedua, wa nafiqa fis suri fa iza minal ajdati ila rabbim yansirun. Maknanya kita pun semua dibangkit. Dan kubur itu hancur. Jasad-jasad jadi tanah, dimakan cacing apa semua. Kecuali jasad Nabi, jasad Nabi-Nabi, jasad orang mati syahid, jasad orang yang Allah muliakan, tak hancur. Tak hancur maknanya apabila nak dibangkitkan, ruh itu masuk terus dalam jasadnya. Seperti Nabi bangkit, orang pertama bangkit dari kubur, maknanya jasad Nabi ada di makamnya. Kalau mengikut ulama ada, tapi setengah ulama kata tak ada pun, sebab Nabi ni berada di sisi Allah SWT. Tapi kalau orang mati syahid ada dalam kubur, itu jasadnya. Tapi sebenarnya jasadnya tak ada di situ, jasadnya berada di syurga.
Kerana dia menikmati nikmat-nikmat daripada Allah. Jasad itu Allah tak hancurkan. Jadi Allah tak hancurkan. Apabila nak dibangkit dari kubur, roh terus masuk dalam jasad. Kita berbeza. Kerana apabila ditiup dengan sangka kali kedua, kita mula penciptaan kali kedua tu ialah daripada sulbi itu. Dan roh pun akan masuk, kita perbangkitlah berkubur. Itu adalah kuasa Allah SWT. Orang Islam semua beriman perkara itu, perkara gaib. Jadi orang kafir tak beriman perkara itu kerana dia kata tak nampak. Apabila mati dah sebati dengan tanah, mana nak hidup lagi. Sebab itulah Allah ingat wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati safqa yauma tarjufur rajifah tatba'ur radifah qulubun yauma idzin wajifah absara khashi'ah yaquluna inna lamarduduna fil hafirah iza kunna izaman nakhirah. Qalu tilka idzan qarratun khasirah fa innama hiya zajratun wahidah. Mereka kata kalau dah hampir dah hancur semua, yaqulu inna la marduduna fil hafirah, dah hancur semua, adakah kami dibangkit balik? Kalau begitu rugilah kami. Dia senda-senda. Allah jawab fa innama hiya zajratun wahidah. Allah jawab mudah aja, sekali tiupan kamu akan dan bangkit. Faizahum bisahirah, lalu mereka pun berada di tanah yang lapang. As-sahirah itu dikatakan bila kita bangkit, kita berada di sahirah. Wallahu a'lam. Jadi orang kafir tak percaya ini semua kerana mereka tak nampak. Ajak gali kubur, ada apa dah kubur? Memanglah tak ada apa dah, ada cacing, tak ada apa, tapi sulbi itu tetap ada. Jadi bagaimana dia nak beriman? Maknanya terserah pada kamu lah. Nanti kamu nak mati, nanti barulah kamu nampak malaikat maut datang kepada kamu. Ketika itu kamu baru nak mengaku tak guna. Kalau nak beriman sekarang. Itu ialah antara hidayah Allah dengan kita menyampaikan hidayah Allah yang menentukan. Kita tetap menyampaikan untuk kesejahteraan kepada sesiapa saja, secara dunia dan akhirat, kepada sesiapa saja. Yang memberikan hidayah itu adalah Allah. Seperti kita ni wajib kita menyampaikan. Sebagaimana cara, terserah kepada kebijaksanaan kamu menyampaikan agama Allah ini. Kerana mengajak kepada Islam itu wajib kepada semua, tak kira sesiapa. Dan perkara itulah kepada itu dakwah seperti mana Nabi berdakwah kepada manusia. Balik kepada ni, jadi itulah tulang sulbi yang tak hancur dan Allah pelihara, Allah jaga tak hancur. Mana sekalipun kamu mati dibaham binatang buas ataupun hilang entah ke mana, tetap ada. Ataupun dibakar jadi debu, dihanyutkan ke laut, apa semua, Allah tetap berkuasa untuk susung balik perkara itu. Bermula daripada sulbi. Itulah tentang sulbi. Seperti diingatkan, biarlah sulbi itu sulbi Islam. Kerana kita nak bangkit dengan kemuliaan agama Allah, kemuliaan ketaatan kita kepada Allah. Sulbi Islam dia bangkit dengan ketaatan kepada Allah. Kalau sulbi kafir bagaimana? Dibangkit dengan penuh kehinaan sebab orang kafir. Dan ketika itu mereka huru-hara, ke mana nak pergi tak tahu. Orang Islam insya-Allah apabila dibangkit, ada unta dari surga jemput datang, kita pun naiklah unta itu pergi ke tempat pada mahsyar. Ada mengatakan sampai ke syurga. Itulah dikatakan yauma nahsyurur rahman wafda. Itu antara perutusan orang yang mulia. Daripada apabila kita dibangkit ini, kita dikumpulkan sebagai perutusan yang mulia. Sebab sulbi kita tu sulbi taat kepada Allah,
Sulbi kita sulbi Islam. Yauma nasrul rahman wafdak. Kamu akan menjadi perutusan yang mulia. Maknanya dijemput oleh unta daripada syurga kita kepada mahsyar. Sehinggalah kita masuk syurga dengan penuh kemuliaan, dengan berkumpulan-kumpulan orang-orang yang sama-sama akan masuk syurga bersama. Itu kemuliaan kita berbanding kalau orang itu derhaka. Kalau derhaka mana sama? Tak sama. Allah ingatkan awal-awal lagi, la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Mana nak sama ahli neraka dan ahli syurga. Ahli syurga itu orang yang berjaya. Begitu juga dengan sulbi Islam, sulbi kafir, sama ke? Tak sama. Apabila dibangkit, yang ni ketaatan, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh fa ammal ladzina swaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum fazuqul azab. Yang muka putih pula, wa ammal ladzina byaddat wujuhum fa fi rahmatillah. Maknanya yang muka hitam itu orang kafir, fazuqul azab bima kuntum takfurun. Rasalah azab sebab kamu kafir dahulu. Yang muka putih itu itulah yang mendapat rahmat. Seperti mana kita mohon, Rabbana atina min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jadi sulbi itu biarlah sulbi Islam. Dan buatlah buatlah semampu kita amal soleh yang terbaik untuk kita tinggalkan sulbi kita dalam kubur nanti. Itu libat sulbi. Kita pindah kepada tajuk yang terakhir. Kalau mengikut turutan di sini, tajuk yang ke-64. Bermakna saya ulang alik sebanyak 64 tajuk selama 3 tahun lebih. Tajuknya, tanah tidak memakan jasad para nabi dan orang mati syahid, dan sesungguhnya mereka itu hidup. Orang mati syahid hidup di sisi Allah, menikmati makan dan minum. Begitu juga anbiya dan rasul, mereka juga hidup di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Lagilah yang tinggi darjatnya. Dan kita selalu mendoakan Nabi kita yang di sisi Allah. Allahumma rabb hazihi da'wati tammah wassalatul qamah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'thu maqamahmu danil lati wa'ata. Itu doa kita kepada Nabi kita. Ati sayyidina Muhammadanil wasilah. Ya Allah, kurniakanlah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasilah. Wasilah tu ulama kita kata tempat Nabi kita lah. Wasilah tu ialah tempat Nabi kita yang tertinggi. Di antara Nabi-Nabi pun dia lagi tinggi wasilah tu. Tapi kita sebut dalam makna itu tempat yang paling mulia. Ulama kata itulah tempat kita minta doa kepada Nabi kita. Supaya Allah kurniakan tempat yang paling tertinggi kepada Nabi kita ini, dan dibangkit dengan penuh kemuliaan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jasad mereka tak hancur, sama juga seperti orang mati syahid. Allah berfirman kepada orang mati syahid, wala tasabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu kira, jangan kamu ingat, jangan kamu sangka orang-orang yang mati syahid qutilu fi sabilillah ni, berjuang fi sabilillah dan gugur pada medan tempur, kamu kira mereka ini mati. Bal ahyaun, mereka hidup di mana? Inda rabbihim yurzaqun, mereka hidup ditempatkan di syurga. Syurga itu ialah satu taman, bukan syurga yang dijanjikan, belum lagi. Satu syurga menunggu nak masuk syurga. Maknanya syurga ini di luar syurga. Sebab syurga yang disebut-sebut itu tidak sesiapa pun boleh masuk terlebih dahulu selagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak masuk terlebih dahulu. Nabi-nabi lain pun tak boleh masuk. Apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk dahulu, barulah yang lain ikut. Yang belakang Nabi itu siapa? Kita lah. Sebab kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk surga dulu daripada umat-umat yang lain. Sebab Nabi kita masuk, kita ikut. Kita ikut. Jadi surga yang dikatakan tempat orang mati syahid ini
adalah taman khusus untuknya, dan mereka hidup, makan dan minum. Kerana itulah jenazah mereka tidak pernah dimandikan dan disalatkan. Hal itu yang diceritakan dalam hadis-hadis sahih tentang orang syahid dalam perang Uhud. Dalam perang Uhud 70 tentera Islam gugur syahid, termasuk bapa saudara Nabi Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Bukan setakat gugur, dadanya dibelah dan jantungnya dikunyah-kunyah lalu dihemburkan ke mukanya ataupun ke jasadnya kembali. Itu Sayyidina Hamzah. Kerana ada orang nak balas dendam kerana keluarganya mati dan perang Badar. Itu orang kafir. Dan dia lah dikatakan penghulu mati syahid, Hamzah. Dan ada kisah di sini, ada kisah ini tentang syuhada Uhud ini digali kuburnya kerana banjir. Akan diterangkan nanti. Diriwayatkan oleh Malik Abdul Rahman bin Sya'sya'ah bahawa ia mendengar tentang Amr Ibn Jumah dan Abdullah bin Ansari, dua orang pahlawan syahid perang Uhud yang dikubur dalam satu lubang. Kerana bimbang terkena banjir, kubur mereka terpaksa dipindahkan ke tempat yang lain. Ketika digali, didapati mayat mereka belum berubah, bahkan sepertinya baru meninggal semalam. Ketika dikubur, keadaan tangan Amr Ibn Jamu memegang luka pada tubuhnya, dan ia masih tetap dalam keadaan seperti itu ketika kuburnya digali kembali. Bahkan ketika tangannya diangkat dari lukanya, tangan itu kembali memegang tempat lukanya. Padahal jarak waktu itu adalah sudah 46 tahun. Maknanya ada kisah satu kubur syuhada syahid Uhud, syahid Uhud. Dia dah dikuburkan selama 46 tahun. Maknanya mungkin pada zaman kerajaan Umayyah ataupun Abbasiyah, wallahu a'lam. Jadi tempat itu banjir. Jadi terpaksa dialihkan. Apabila dialihkan, dua sahabat ini seperti semalam baru dikuburkan. Lukanya masih mengalir dan tangannya seperti letak di tempat yang luka. Itu Tuhan nak tunjukkan kepada orangnya ketika itu. Itu banyak kisah ini berlaku. Kisah-kisah untuk alih para syuhada ini kerana banjir ataupun hujan. Ketika Imam Qurtubi, kata Imam Qurtubi itulah keistimewaan orang salaf mati syahid pada Allah atau terbunuh demi membela kebenaran seperti dilakukan oleh para nabi mereka. Diriwayatkan oleh Tirmizi tentang kisah Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud ini dalam surah Al-Buruj, was-sama'i zatil buruj wal yawmil maw'ud wa syahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud an-nar zatil waqud izhum 'alaiha qu'ud wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Jadi Ashabul Ukhdud ini berlaku dah lama, dah boleh jadi dari 500 tahun sebelum Nabi ataupun 1000 tahun sebelum Nabi. Jadi Ashabul Ukhdud ini seperti disebut, siapa peristiwa ini disebut di Al-Quran, disebut wa syahidun qutila ashabul ukhdud, orang-orang dibunuh penghuni-penghuni dalam kubur. Maknanya orang Islam dicampur dalam parit, lalu dibakar hidup-hidup. Annar zatil waqud izhum 'alaiha qun, ketika mereka duduk dalam kubur, dalam parit, dicampur dalam parit, di berbaris parit itu lalu dibakar hidup-hidup. Annar zatil waqud izhum 'alaiha qun wahum dan mereka ini dibakar hidup-hidup. Kenapa mereka dibakar? Wahum ala yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Mereka ini dibakar begitu kejam kerana beriman kepada Allah. Jadi ada orang kafir tak dilihat orang Islam. Dia orang Islam dia kira nak bunuh saja. Kerana sakit hati dia, Allah tambah lagi sakit hati, bunuh orang-orang Islam.
masuk ke dalam parit, lalu dibakar semua. Pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, terjumpa salah seorang anak telah dibunuh oleh Raja Zainal Kubur. Lalu ketika kuburnya digali kembali pada zaman Khalifah Umar Al-Khattab, mayat anak yang malang itu, yang gugur syahid itu, masih dalam keadaan bertongkat dagu. Posisi ketika ia dikubur, sebagaimana dia dibakar. Tongkat dagu seperti ini, lebih kurang sama. Itulah Ashabul Ukhdud yang diterang oleh Al-Quran dan surah Al-Buruj. Jadi orang kafir ni, kalaulah mereka ini dah perintah, maknanya kalau orang Islam berada dalam negaranya dan minoriti, jumlah yang kecil, begitulah akan jadi. Seperti berlaku di Rusia pada tahun 1917, ketika berlaku revolusi Bolshevik, habis orang Islam dibunuh, masuk dalam tu, lalu digiling daripada atas bukit, masuk dalam tu, lalu dilepaskan daripada puncak bukit, banyak berguling-guling tung itu sampailah ke bawah. Itu kalau orang kafir. Kalau tuan-tuan ingat peristiwa bagaimana Isabella dan suaminya membunuh orang Islam di Cordova, lagi dahsyat. Semuanya dibakar. Satu, dia buat tawaran. Kalau sesiapa nak keluar daripada bumi Andalus, bolehlah, pergilah ke kapal tu ramai-ramai. Apabila orang Islam berkumpul di kapal, dibakar semuanya. Dan dengan kapal-kapal tu dibakar, satu pun tak hidup. Adalah lebih kurang 300,000 ataupun 200,000. Itu satu permainan pula. Bunuh Islam ini satu permainan. Dibawa ni atas bukit tinggi-tinggi, lalu ditolak jatuh. Ada yang boleh lepas. Sehingga sekarang apa yang tinggal di Cordova, tinggallah satu masjid Al-Hamra. Tinggallah satu masjid Cordova atau Masjid Hamra. Dan dia tak musnah masjid itu, kerana padri tak bagi. Biarlah masjid itu, sebab masjid itu terlalu unik, dan kukuh. Padri pun tak bagi, biarkan itu warisan. Jadi itu aja yang tinggal. Orang Islam semua dah tak ada, sampai sekarang ini tak ada. Maknanya itu peristiwa Andalusia 2000 tahun sebelum itu, peristiwa Ashabul Ukhdud. Tapi benda yang sama, dibakar hidup-hidup di kapal. Itulah orang kafir. Kalaulah dia ini dapat memerintah, dan dia tak akan tinggal lagi orang Islam. Kita orang Islam, kita banyak guna toleransi. Apa-apa pun boleh. Itulah, biarlah hidup ini bersyukur kepada Allah. Kalau tak bersyukur, bila-bila masa Allah kata, wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum summa la yakunu amsalakum. Kalau kamu tak bersyukur, tunggulah seperti yang berlaku pada zaman Abbasiyah. Tak bersyukur, terlalu mewah dan kaya, datanglah kaum Tatar, hancur semua orang Islam. Orang Islam dibunuh begitu saja. Lagi dahsyat daripada peristiwa Andalusia. Orang Tatar bunuh orang Islam, lagi dahsyat daripada peristiwa Andalusia. Dan itulah mungkin itu kesilapan orang Islam kerana meninggalkan agama Allah. Hanya sebut saja tetapi tak ada amalan. Wallahu a'lam. Balik cerita ini, jadi anak tadi masih dalam keadaan seperti mana dia dibakar mati. Diceritakan pada suatu hari Khalifah Muawiyah dapat jumpa satu sumber mata air terletak di tengah-tengah kubur syahid Uhud. Ketika ingin, jadi dapat orang Arab ini dapat telaga itu seperti telaga emas.
Tapi kawasan itu gugur, kawasan orang gugur syuhada Uhud. Tapi nak ambil juga air tadi. Nak juga ambil telaga tadi. Jadi kena pindahkan syuhada. Syuhada yang gugur. Muawiyah memerintahkan memindahkan yang dikubur sejak 50 tahun yang lalu. Ternyata kerana jasad mereka masih utuh dan sama sekali tidak rusak. Tapak kaki Hamzah bin Al-Muttalib yang terluka masih mengadai darah. Bahkan ketika Jabir melakukan ayahnya Abdullah bin Hiram, keadaannya seperti baru dikubur semalam. Itulah kisah orang mati syahid yang sangat terkenal sehingga tak perlu dibicarakan panjang. Jadi Khalifah Muawiyah maknanya sahabat sempat lihat kat tapak kaki Sayyidina Hamzah. Boleh jadi di sinilah gugurnya Sayyidina Hamzah sebab 56 tahun selepas kewafatan Nabi digali dialih kerana untuk ambil telaga di situ. Sebab itulah kalaulah kita buat umrah atau buat haji, kalaulah kita sampai di Madinah, kita maknanya tidak sah pergi ke Madinah selagi kita tak ziarah makam syuhada. Kalaulah orang tu balik umrah, kita tanya dia, dah pergi Madinah? Dah pergi. Pergi tak makam syuhada? Tak pergi. Kalau tak pergi, kamu tak boleh dakwa kamu dah sampai kota Madinah. Ini tingginya, mulianya orang syuhada. Orang syuhada. Yang pertamanya ialah makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua makam Baqi'. Ada antara lagi ialah wajib pergi Masjid Quba dan juga makam syuhada. Kalau tidak, kamu tak boleh dakwa dah sampai di kota Madinah. Itu di antara mulia, tempat-tempat mulia bagi kita ini untuk berziarah apabila kita sampai di kota Madinah. Satu lagi kisah, seluruh penduduk Madinah membenarkan cerita tentang ada satu kisah, semua penduduk Madinah ini mengatakan benar sebab satu dinding kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam dirobohkan. Tiba-tiba mereka nampak telapak kaki. Mereka takut kalau itu adalah telapak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun akhirnya Sa'id Ibn Musayyib bercerita kepada mereka bahawa jasad para nabi berada di bumi tidak lebih daripada 40 hari sahaja. Setelah itu dia diangkat oleh malaikat. Salim bin Abdullah bin Umar Al-Khattab muncul di tempat itu dan ia yakin itu tapak kaki datuknya, iaitu Sayyidina Umar Al-Khattab, dan mati syahid. Makna cucunya datang, oh itu bukan tapak kaki Nabi, itu tapak kaki atuk saya, iaitu Sayyidina Umar Al-Khattab yang mati, dan dia pun dimakamkan bersebelahan Abu Bakar, dan Abu Bakar bersebelahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tapak itu masih ada. Maknanya boleh lihat tapak kaki itu masih utuh. Begitu juga dengan sahabat Nabi, sahabat Nabi namanya Abu Ayyub Ansari. Sahabat yang paling lama wafat setelah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat Nabi Ayyub Ansari ini terkenal kerana ketika Nabi sampai di Madinah, semuanya penduduk Madinah jemput supaya Nabi tinggal di rumah mereka. Nabi kata, tengoklah unta nanti di mana unta itu bersimpuh. Jadi takdir Allah, unta itu bersimpuh di rumah Ayyub Ansari. Jadi Nabi pun bermalamlah di rumah Ayyub Ansari. Bermalam sementara Nabi dapat penginapan baru. Jadi Ansari ini selepas Nabi wafat, dia ikut tentera buka kota Konstantinopel. Dia ikut tentera, dan dia tak mahu pulang. Sebab dan satu hadis Nabi, ketika Nabi gali parit, Nabi pukul batu, nampak 3 cahaya, kota San'a, dan ada sahabat mengatakan yang ketiga cetusan api itu ialah kota Konstantinopel.
Nabi kata orang yang dapat takluk Konstantinopel ini tentera terbaik, tentera yang terbaik daripada umat aku. Jadi berebut yang di tentera. Tapi Ayub Ansari ni dia tak sempat, sebab yang buka kota Konstantinopel itu ialah Muhammad Al-Fatih. Maknanya 1400 tahun, maknanya 1000 tahun selepas Nabi wafat, 800 tahun kan, barulah kota Konstantinopel itu jatuh kepada tentera Islam. Jadi Nabi Ayub ni dia ikut. Masa itu tentera Muawiyah. Jadi dia pun mati, dia wafat. Dia wafat, dia minta sahabat-sahabat kebumikan dia di pintu kota. Maknanya biarlah dia dengar tapak-tapak kuda sahabat yang akan buka ini, biarlah sampai dia dengar. Jadi ketika Mak Al-Fatih ingat kepada kisah, Mak Al-Fatih cari di mana dia wafat. Di mana dia wafat. Apabila digali, kakinya masih lagi hidup, seperti dia baru wafat semalam. Lalu dipindahkan ke satu tempat. Kalau tuan-tuan pergi ke Turki, Istanbul, ada makam Ayub Ansari. Ayub Ansari, dan bersebelahan itu ada masjid Ayub Ansari. Itu sahabat. Maknanya dia bukan mati bukan mati ketika perang, tapi kemuliaan dia. Kerana bercita-cita nak dengar juga tentera Islam yang terbaik ini buka kota Konstantinopel. Itu di antara kisah yang lain. Peristiwa yang cukup menggemparkan itu pada zaman, jadi tapak kaki Umar Al-Khattab berlaku pada zaman Khalifah Al-Walid bin Al-Walid Al-Marwan, ketika Khalifah Umar Abdul Aziz yang menjadi gamna di kota Madinah. Diriwayatkan oleh Tabari bahawa Nabi SAW bersabda, suara muazzin yang ikhlas menjadi keredaan Allah seperti orang terbunuh berlumah darah. Jika ia mati, tidak ada cacing di kuburnya. Dengan kata lain, dia seseorang mukmin yang ikhlas itu juga tak akan mati dimakan tanah. Imam Qurtubi tambah, antara yang orang soleh yang jasadnya tak hancur ialah muazzin. Azan dulu.
Allahumma barik wassalatul qaimah Sayyidina Muhammad dan wasilata wal fadilah wa ba'ath maqam mahmud dan atas subhanakallah. InsyaAllah kita sambung lebih kurang 5 minit sambung tadi. Jadi Imam Qurtubi tambah satu lagi, antara orang yang tertinggi antara yang orang yang saleh ialah muazzin. Muazzin juga jasanya utuh, tak dimakan oleh tanah. Muazzin kerana dia menyeru orang datang solat. Kenapa tidak imam? Muazzin dia menyeru imam mendirikan solat. Jadi orang yang memanggil solat ini besar di sisi Allah SWT. Diriwayatkan lagi tentang Nabi pula ni, tentang Nabi-Nabi Allah yang jasanya tak hancur dimakan tanah. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Sunan Abu Dawud oleh Ibn Majah, hadis sahih. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya hari terbaik kamu ialah hari Jumaat. Pada hari Jumaat ada diciptakan. Pada hari Jumaat nyawanya ditiupkan. Pada hari Jumaat nyawanya dicabut. Dan pada hari Jumaat pula kematiannya. Perbanyakkanlah membaca selawat kepada aku pada hari Jumaat, kerana bacaan selawat kamu akan diperlihatkan kepada aku. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana boleh bacaan selawat kami diperlihatkan kepada anda, kepada Nabi yang telah wafat dan hanya telah wafat? Baginda menjawab, sesungguhnya Allah Maha Mulia lagi Maha Agung mengharamkan tanah memakan jasad para anbiya, para nabi. Maknanya jasad Nabi tak hancur di makamnya. Dan walaupun tak hancur, Nabi berada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi juga ada juga rezeki seperti orang-orang mati syahid. Itulah Nabi Nabi ini orang kata ialah Nabi ini orang yang tertinggi di sisi Allah SWT. Mestilah ada keistimewaan tersendiri, keistimewaan daripada Allah semasa hayatnya, semasa hidupnya dan selepas wafatnya, dan juga di syurganya. Adalah kelebihan yang tertinggi untuk Nabi, terutama sekali ialah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis sama juga bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbanyakkanlah membaca selawat kepada aku pada hari Jumaat, kerana hal itu akan disaksikan oleh para malaikat. Siapa pun yang membaca selawat kepadaku, nescaya bacaan selawatnya akan diperlihatkan kepada aku sampai selesai. Sahabat bertanya, sampai sesudah mati? Baginda menjawab, ya, sampai dah sesudah mati.
Sesungguhnya Allah mengharamkan tanah memakan jasad para nabi-nabi Allah. Nabi Allah pun akan hidup dengan mendapatkan rezeki. Inilah kemuliaan Nabi ya. Jasad Nabi tak hancur. Jasad Nabi tak. Begitu juga orang mati syahid tak hancur. Dan Nabi ini berada di sisi Allah. Yang disebut di sini ialah selawatlah kepada Nabi pada hari Jumaat, pada malam Jumaat, sampai kepada Nabi tunjuk ini daripada fulan bin fulan. Ini dia selawat kepada kamu. Nabi pun sambut. Nabi sambut selawat itu. Sahabat tanya, Nabi dah wafat. Tapi Nabi jawab, memang Nabi ini wafat, tapi Allah haramkan tanah memakan jasad para anbiya, dan hidup Nabi ini hidup di sisi Allah. Hidup di sisi Allah seperti yang disebut orang-orang mati syahid pun hidup di sisi Allah dapat rezeki. Itulah kata kemuliaan. Walau bagaimanapun untuk kita pun ada kemuliaan seperti disebut tadi. Sulbi itu biar sulbi Islam, sulbi yang taat kepada Allah, dan dia pun akan bangkit dengan penuh kemuliaan. Dan Allah ini tetap maha adil, maha adil. Apabila masuk surga nanti apabila masuk surga nanti tidak ada perkataan yang sia-sia lagi. Tidak ada perkataan sia. Untungnya kamu tingkat atas, tak ada. Tak ada manusia akan bercakap sedemikian. Untungnya kamu tempat kamu tinggi, cantik, pai kamu, tidak ada. Masing-masing reda dan Allah reda dengan mereka. Radhiyallahu anhum radu'an. La yasmauna fiha lagwan wala ta'sima. Seperti Imam baca tadi surah Am-Ma'idah, jazaa'an min rabbika la yasmauna fiha lagwan wala kizaba. Maknanya tidak ada perkataan yang sia-sia dan perkataan yang dusta apabila masuk surga. Jadi masing-masing reda dan meredai. Allah ini sangat adil kepada sesiapa saja yang Allah anugerahkan kepada kita semua ini. Jadi itulah tajuk pagi ini. Dengan itu berakhirlah tajuk fasal kematian. Dan kalau nak terus kita akan pergi pasal peristiwa kiamat dan akhirat. Kalau nak ulang balik kematian, kita akan ulang tajuk pertama. Terserah kepada pihak masjid. Nak terus, kita akan teruskan tentang hari kebangkitan. Hari kebangkitan ini banyak perbahasan dan panjang. Tajuknya pun hampir 100 tajuk ada, dan buku ini memang tebal. Dan selepas fasal kebangkit hari akhirat, dia akan pergi pada hari kiamat. Pun banyak juga tajuknya, masih tebal. InsyaAllah pelan-pelan, sikit-sikit, lama-lama dia akan jadi banyak. InsyaAllah akan tamat juga buku ni satu hari nanti, bila wallahualam. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada pihak masjid, Tok Haji Biru Dakwah dan Tuan Nazir kerana memberi peluang kepada saya sehinggalah tamat fasa pertama, iaitu fasal kematian. Dan kita bersyukurlah semua kerana masa yang Allah anugerah itu akhirnya sampai juga ke tajuk yang terakhir ini, dengan COVID tersengkak, terhenti, sambung dengan cara online, berhenti, sambung balik. Alhamdulillah, dengan kehendak Allah, insya-Allah dengan izin Allah semua, semoga kita ini apa yang kita kongsi selama ini mendatangkan manfaat kepada kita semua. Saya pun setakat itulah yang saya mampu. Saya pun bukanlah yang terbaik untuk berkongsi dari buku ini Sebenarnya ada orang lain lagi lebih terbaik. Kalau tuan-tuan jumpa untuk sambung, boleh minta, sebab yang terbaik dia banyak lagi huraian dan tafsirannya dan mudah untuk difahami. Maknanya ilmu itu makin banyak guru yang mengajar, makin bercambahlah ilmu pengetahuan. Jadi setakat itu saya pun minta maaf sepanjang saya ulang alik ini ada menggunakan perkataan yang terkasar. Maaf banyak-banyak. Dan kita tangguh sesi ini dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.